Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah cahaya qalbu, Allah menawwir qulubana binuril iman. Ya Allah, cahayakan hati kami dengan cahaya iman. Ya Allah, cahayakan hati kami dengan cahaya Islam. Ya Allah, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Bersihkan hati kami daripada sifat munafik. Bersihkan lidah kami daripada pembohongan, pendustaan. Bersihkan mata kami menjadi mata pengkhianat. Dan bersihkan tubuh-tubuh kami daripada virus corona. Serta jadikan kami min ibadikas salihin, dari orang-orang yang saleh. Jadi para jemaah sekalian, salamullahi alaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini, hari apa ni? Hari Ahad. Berapa hari bulan? 6 hari bulan 3 2022, bersamaan dengan 3 Syaban 1443. Saya bersama dengan para jemaah sekalian berada di atas bas menuju ke bandar Taif. Menuju ke mana? Ke Taif. Dalam kesempatan kita berada di atas bas, nak ceramah di hotel agak sukar ya. Macam-macam dia punya SOP. Jadi kita ambil kesempatan lah dalam perjalanan ini, kita bertazkirah, berbicara, bertanya jawab kalau ada soalan-soalan daripada para jemaah. Di samping kita cerita sikit sebanyak tentang apa ada pada Taif, insya-Allah. Dan beberapa cerita menarik kita akan simpan bila sampai di Taif nanti. Barulah orang panggil ada feel, ada dia punya semangat ya, di tempat yang kita duduk. Di sanalah kita dengar cerita, insya-Allah. Untuk maklumat pada jemaah sekalian, perjalanan ke Taif mengambil dua lorong, dua jalan utama. Satu dia panggil jalan Jabal Kara, Kaf Ra Alif. Dalam bahasa Arab dia panggil K-A-R-A, Kara. Jangan kata Kera makna lain. Jabal Kara kan? Jabal Kara maknanya bukit. Jalan Jabal Kara. Jadi dalam Jabal Kara ini kita panggil bukit yang jalan berbukit-bukit, bukit bukau. Comel sungguh-sungguh. Kalau tuan-tuan boleh tengoklah cuba tengok dalam Syekh Google, tanya dia route Taif melalui Jabal Kara. Kita tengok comel sekali. Dan sekarang ni sudah dimodernkan dengan ada telfrik ataupun kabel car, ada boleh naik. Cuma pihak kerajaan pelancongan tidak membenarkan kita pergi ke Jabal Kara dengan bas, sebab jalan berliku-liku. Macam nak naik ke Genting Highland ataupun Kamera Highland tak lagi, Genting asal lebih dia berliku semua jalan. Comel lah. Di sana kita akan tengok macam-macam. Namun kata orang, ma la yudraku kulluhu la yudraku judduhu. Benda yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita tak boleh pergi Jabal Kara, kita pergi ke jalan biasa ini, insya-Allah. Jalan biasa, insya-Allah. Baik, maka perjalanan ke Taif, jalan yang kedua dia panggil Tariq As-Sail. Tariq Sail makna jalan laluan air. Dia panggil As-Sailul Kabir. Dia sail itu ada dua. Laluan yang pertama Sailul Kabir, laluan yang kedua Sailul Saghir. Sailul Kabir inilah yang kita akan pergi nanti, insya-Allah. Kita akan berhenti di Miqat Qarnul Manazil. Apa nama miqat kita akan pergi? Qarnul Manazil. Qarnul Manazil ni miqat siapa? Miqat siapa? Miqat laluan
miqat laluan orang mari daripada Riyadh, mari daripada Najd, dia akan lalu ikut ni. Sebagaimana para jemaah kita telah lalu miqat dari Madinah ke Mekah. Apa nama miqat kita? Zulhulaifah. Zulhulaifah. Zulhulaifah maknanya, Zulhulaifah tu makna nama asal dia. Kemudian kemudian ni terkenal dengan nama Abyar Ali. Kalau tuan-tuan perasan, waktu kita berjalan nak pergi keluar daripada Madinah tu, Abyar Ali, Abyar Mashi, macam-macam abyar lagi dia punya ada. Dan kita juga berhenti waktu ke Badar. Apa nama tempat kita berhenti waktu pergi Badar tu? Ni biskut banyak ni hadiah ni. Apa nak? Bi'ru Rauha. Rauha. Pak mana nak boleh anak cucu sehari dua ni, boleh dah booking nama tu, Siti Ar-Rauha. Nama telaga itu dah. Pada duduk main Siti Kosi tu baik pun nama tempat sejarah tu. Ada juga sejarah dia aja. Kalau tidak kat macam-macam Siti nak nyebut. Asal kau bunyi Siti kau tak apa belaka. Maka perbezaan perjalanan di antara jalan nak pergi dari Jabal Kara tu 80 km lebih, jalan melalui Sail 130 km jarak. Jadi bah kita akan lalu ikut jalan Sail. Para jemaah sekalian, cuba tengok tu. Dia bukit tanah belah kiri bah. Sebelah kiri. Pelik tu dia punya bukit. Baik. Nabi pergi ikut mana? Tu soalan dia. Nabi waktu pergi ke Taif ikut mana? Ada yang mengatakan dia pergi melalui jalan biasa, kemudian dia balik ikut Nakhlah. Apa cerita Nakhlah ni kita akan cerita nanti insya-Allah. Para jemaah boleh baca maklumat ini dalam grup. Dan anaknya tak sempat nak tulis buku secara berbuku seperti buku Mekah dengan Madinah tu. Dan insya-Allah ada angan-angan dan cita-cita untuk dibukukan kisah. Ada 2 kisah. Perjalanan kita ke Taif ni, kita akan melalui 2 kawasan yang besar sejarah. Iaitulah satu lagi dia panggil kawasan Al-Hunain. Kawasan apa? Al-Hunain. Di mana kawasan Hunain? Mula-mula kita keluar daripada Mekah tadi, sebelum kita masuk ke jalan Ja'ranah. Tuan-tuan yang sudah biasa pergi ke Ja'ranah, pergi tempat niat umrah tu kan, InsyaAllah kita akan pergi 2 hari lagi Ja'ranah. Maka di sana dia akan lalu jalan padang pasir luas. Itu kawasan nama dia Hunain, Wadi Hunain. Wadi Hunain. Dan ana pernah pergi mencari-cari tempat dekat dengan kawasan Hunain tu. Daripada Ja'ranah nak pergi ke Arafah, kita akan jumpa satu kawasan nama dia Mughammas. Tulis ni nama-nama ni. Nanti kita tanya soalan lepas ni, boleh jawab insya-Allah. Apa nama laluan tu? Mughammas. Apa dia Mughammas? Tempat yang dikatakan mendiang Abrahah. Abrahah dulu datang, dia dibom oleh burung ababil di Mughammas. Jadi ada dua riwayat. Satu riwayat kata di Mughammas. Boleh katakan pengkaji sirah, pengkaji sejarah lebih suka dengan riwayat Mughammas. Walaupun ada sebahagian kata dah Abrahah dah masuk Mekah, menghampiri Kaabah, dan dia dibom oleh ababil di mana? Dekat dengan antara Muzdalifah dengan Mina. Nama dia Wadi Muhassir. Dalam buku Mekah tu, siapa dia ada bawa buku Mekah? Ada bawa? Dia kata tak payah bawa, tak, kita baca belakang dah. Sedap bunyi ayat tu.
Dia tak tahannya bukan zakat buah baca belaka, plastik pun tak buka lagi. Tu dia. Jadi ada dua riwayat. Satu kata di mana? Di Mughammas, satu lagi kata di Wadi Muhassir. Wadi Muhassir ni terletak di antara Mina dengan Muzdalifah. Dia bukan Mina, dia juga bukan Muzdalifah. Nama dia Wadi Muhassir. Tapi sekarang ni oleh kerana tempat tak cukup, pihak kerajaan Arab Saudi buat juga khemah di Wadi Muhassir. Baiklah para jemaah sekalian, apa yang ada di Mughammas yang saya cerita tadi, mana kebanyakan pentahqiq sirah mengatakan Abrahah berhenti di Mughammas, kemudian dia berunding nak masuk serang Kaabah. Tak ada orang nak setuju, nak bantu dia, kecuali seorang Arab nama dia Abu Righal. Tulis nama ni, nama penjahat. Dia panggil tali baru pembelok dunia ni. Nama dia Abu Righal. Jadi Abu Righal ni jadi tali baru pada Abrahah, nak tunjuk jalan macam mana nak pergi, nak serang Mekah macam mana, sehinggalah dia mati sebagai seorang penjahat. Dan Abrahah telah pun dibom oleh ababil. Gajah-gajah dia faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadilah gajah-gajah tentera yang datang itu seperti daun kayu yang dimakan oleh ulat. Jadi Abu Righal ni oleh kerana dia tali baru, dia juga bila dia mati, kubur dia menjadi tempat lontaran, campakkan najis-najis di tempat itu. Orang Arab ni bila mari haji, orang Arab jahiliah dia mari haji, yang kata tak mari. Orang Arab jahiliah dia pergi haji, cuma talbiah dia berbeza sikit. Dia modify talbiah. Kita kata, macam mana kita kata? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu perisytiharan kita. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang menyahut surah-Mu ya Allah, kami datang menyahut surah-Mu ya Allah. Akhir ucapan kita, la syarika lak, tidak ada sebarang bentuk syirik terhadap-Mu ya Allah. Itu ucapan kita. Itu ucapan kita. Tapi buat jahiliah dia tukar. La syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Itu punca syirik. Maknanya tidak ada sekutu bagimu ya Allah kecuali sekutu partnermu sendiri. Makanya itu di antara kenapa penting sangat kita memahami talbiyah bila sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Dan insya-Allah ana harap ini akan menjadi garis panduan dalam hidup tuan-tuan dan puan-puan sepanjang hayat. Boleh ke tak boleh? Apa panduan hidup kita? Iaitulah kita akan menjaga akidah, menjaga tauhid kita daripada dicemari, dikotori, dilomori dengan najis-najis syirik yang kita tidak sedar dia telah melanda kita. Macam mana Ustaz? Kita kan dah tauhid, kita kan sudah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Takkanlah pula nak mari jadi benda yang tak baik. Takkanlah pula nak jadi benda yang terjebak dengan syirik. Kita kena ingat, syirik ini boleh terjadi melalui apa? Melalui perkataan, tulis itu, melalui perbuatan, dan melalui pegangan. Berapa bentuk syirik? 3. Yang pertama, perkataan. Contohnya orang ni kata tak macam jahiliah tadi, la syarikal illa syarikan, tak ada sekutu kecuali sekutu-Mu ya Allah. Dia sendiri menambahkan sekutu bagi Tuhan. Maka kita mengatakan itu perbuatan itu syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Kita hari ni kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Allah. Bila anak sakit contohnya, pergi cari tunggu-tunggu kayu,
pergi cari pokok-pokok keramat, cari kubur-kubur contohnya, pergi minta pertolongan. Ini juga perbuatan yang boleh merosakkan. Saya tak percaya Ustaz, saya tak percaya, tapi saya pergi rumah Tok Bomo saja-saja nak tanya-tanya. Boleh ke tak boleh? Ini bahaya. Ramai orang lagi tu, saya tak percaya. Dah mau kira ke apa rumah Tok Bomo? Pergi tanya-tanya ya. Dengar tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'arrafan aw kahinan, siapa dia pergi jumpa bomo-bomo, tukang-tukang tilik, tukang nujum, pergi saja, apa hukum? Lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman, tidak diterima daripadanya solat selama mana? 40 hari tak diterima. Tanya tu, fasaddaqahu bima yaqul, dia percaya sungguh apa yang dikata oleh tok tadi. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia boleh membawa kepada kufur terhadap Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ini. Ini perbuatan. Dari sudut perbuatan macam mana? Kita pergi sujud kepada berhala-berhala, pergi duduk, orang panggil buat perbuatan-perbuatan yang boleh menjadi kepada syirik. Ini juga tuan. Dari sudut i'tiqad, kita mempercayai adanya kuasa lain yang menyamai kuasa Allah Azza wa Jalla di atas dunia ini. Tak kiralah kuasa gaib ke kuasa besar, itu juga perbuatan yang boleh membawa pada syirik. Dalam sebuah buku kitab yang dikeluar oleh pejabat Perdana Menteri Malaysia, tulis nama kitab ni. Pejabat Perdana Menteri Malaysia telah mengeluarkan sebuah kitab, nama dia Mestika Hadis. Apa nama kitab? Mestika Hadis. Pernah baca ke kitab ni? Tak pernah baca? Kena baca. Nanti saya bagi kitab ni, sebab penting sangat kitab ni. Tuan-tuan ambil kitab ni jilid yang pertama. Jilid yang pertama ya. Jilid yang pertama, bab yang akhir di bawah bab apa? Bab kewajipan menjaga akidah. Kewajipan menjaga akidah, menjaga tauhid. Dia telah menyenaraikan beberapa perkara yang merosakkan iman dan Islam. Di antaranya perbuatan, perkataan, i'tiqad. Dia buat contoh yang mudah, simple. Ada orang ni, dia kata apa? Dia tengok kawan dia makan, sudah makan kan, kita sunnah kita jilat jari kan? Dia kata jijik, apa macam lebih pada kucing kau ni, kotor. Kita kata jangan, ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tak ada sunnah. Orang ni dalam kitab Mestikah dia kata kena mengucap semula, sebab dia telah mengeluarkan perkataan-perkataan yang cukup berbahaya kepada akidah. Kita hari ni contohnya dalam undang-undang faraid, Allah Ta'ala dah bagi pusaka. Bila mati seorang itu, yang boleh pusaka siapa dia? Kalau seorang anak mati, ayah boleh, mak boleh, isteri boleh, suami boleh, dan anak-anak dia boleh. Di kalangan anak-anak, berbeza pula antara laki-laki dengan wanita. Yang perempuan dapat satu, yang laki-laki dapat berapa? Dua saham kan? Dia pertikai. Apa Tuhan, tak adil. Kami ni dua beradik lah. Dia punya bahasa yang cukup celupar kata orang. Tuhan ni tak adil lah. Macam mana boleh bagi tak sama dua beradik? Kita kata ini juga perbuatan yang boleh apa? Yang boleh mengundang kepada merosakkan akidah, sebab kita pertikai hak Tuhan. Jadi para jemaah sekalian, banyak benda kita sekarang ni langgar SOP Allah Azza wa Jalla. Ni sahabat-sahabat kita ni sekarang ni banyak duduk iklan produk-produk hebah. Dia panggil hebah selepas mati. Isteri sejuta. Dia buat dah. Sejuta tinggal. Tak bimbang ke?
Kalau kita mati sejuta. Ramai peminat pas ni mari cari. Hati-hati tuan-tuan. Tidak jadi masalah. Nak bagi apa bagilah. Tapi jangan seperti Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kalau andai kata seorang ayah tu mati tanpa apa-apa wasiat, tak bimbang. Sebab Allah SWT dah peruntukkan kepada anak-anak dia, apa dia peruntukkan? Bahagian masing-masing sudah ada. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil. Allah Ta'ala dah bagi wasiat kepada setiap kamu, bagi anak laki-laki 2 bahagian. Apa lagi tajuk yang kita nak bincangkan? Kita boleh bincangkan insya-Allah. Baik. Maknanya yang pertama sekali yang kita kena jaga dalam perjalanan hidup ikunya Isra dan Mi'raj. Setelah wafatnya Abu Talib, mati Abu Talib. Siapa dia Abu Talib? Siapa Abu Talib? Bos Dara. Kena semangat ni. Jawapan itu kena mantap eh. Kalau jawapan tak kemah, kita pun tak semangat nak semangat ceramah ni. Abu Jahal jadi kan dengan Nabi? Abu Jahal tak ada apa-apa. Musuh. Bijak jawapan pok dia ni. Tak, Abu Jahal musuh. Tengok jawapan belakang. Baik, kita nak kenal Abu Talib, pak saudara. Sah? Abu Jahal orang kedai bel Mekah, tapi dia bukan pak saudara. Yang pak saudara Nabi nama apa? Abu Lahab. Allah Ta'ala turun dalam Quran, tabat yada Abi Lahabin. Boleh tak boleh kita baca dalam solat? Kalau ada orang kata tak boleh baca, macam mana? Ayat Quran boleh baca. Ayat Quran Allah Ta'ala turun. Ada orang kata kita tak boleh baca surah tabat tiada dalam solat sebab menghina pak saudara Nabi. Kata Allah turunkan ayat tabat tiada sebab apa? Sebab Abu Lahab menghina Nabi SAW. Salah satu daripada program kita sebenarnya ada program pusing masjid. Kita jalan kaki. Nak pergi kata saya? Boleh. Cuma waktu mari semalam saya tengok sah dah rapat. Polis tak cara apa. Kita kata cakap dengan dia. Kata polis sini tak macam Madinah. Madinah backing kan. Suruh penjarakan. Di sini tak ada apa-apa. Rupanya sudah keluar keputusan bahawa tidak ada lagi permit untuk masuk masjid Nabi, untuk ziarah makam Nabi SAW, dan juga untuk masuk masjid haram. Cuma nak pergi Raudah dia masih lagi kekal dengan permit sebab nak atur supaya tidak jam pok kita tu. Ada jemaah tanya, dia kata kenapa jemaah Malaysia tidak ikut seperti sunnah jemaah Indonesia. Indonesia di antara kelebihan dia yang kita kena akur, kena terima, bawa dia kelompok dia ni dia tak akan pisah. Dia macam kereta api. Kalau dia masuk, siapa dia duduk tengah jalan cari pasar awak. Duduk tengah jalan kita kata cari pasar. Boleh tengok lah. Jemaah Malaysia ni masa nak pergi kat tuan-tuan dan puan-puan, ikutlah bendera, ikutlah punya gaib. Dia ikut 2-3 langkah, lepas tu tak lakukan habis lah. Jadi Alhamdulillah dengan keputusan yang terbaru 5 hari bulan Mac, pihak kerajaan Arab Saudi telah mengeluarkan beberapa peraturan baru, SOP baru. Penjarakan di Masjid Haram tidak ada lagi. Dan pelitup muka boleh dibuka di tempat terbuka dalam tertutup, dan perhimpunan ramai maka masih lagi dikekalkan. Orang nak mari daripada Malaysia tak perlu lagi PCR. Kita kata ini menghilangkan debaran jantung kita kan, pasal makan ubat jantung kita hari tu. Nak boleh terima keputusan boleh mari ke tak boleh mari. Maknanya itulah yang dikatakan madu yang dibenarkan. Kau mana? Setuju belakang tu tak apa. Hau tak benar jangan cari pasar. Jangan cari penyakit Mekah ni. Jadi kalau test jumpa bagai dia kahwin ni, kalau tak korek tak ada apa-apa kita. Tapi kalau korek orang sihat pun jadi sakit. Cuma kalau patut kuat-kuat terbaik ikut test juga. Supaya tidak memudaratkan kawan-kawan kita yang lain, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian. Jadi dengan peraturan baru ni kita cuba tengok kalau dibenarkan, diizinkan,
InsyaAllah kita ambil satu masa malam lah, kawasan penempatan Syekh Abi Talib. Adapun perkampungan Abu Lahab, memang ada kampung. Kalau duduk di hotel, yang duduk di Ritas, di Safwah, lepas pada hotel Darut Tauhid, hotel Darut Tauhid Intercon tu, dia ada tempat kosong tanah. Nampak ada tanah kosong dekat dengan jambatan naik tingkat 2. Itu dia panggil Syubaikah, perkuburan Syubaikah. Kita boleh baca dalam salat dan di luar salat. Tabat tiada Abi Lahabin, kita kata celaka, laknat kata Abu Lahab, telah menghina Nabi SAW dalam sewaktu hidup dia. Adapun Abu Jahal, mendiang Abu Jahal, kita juga telah pergi cari dia di Badar, dan mendiang Abu Jahal berada di Badar. Di sana kubur dia, tempat dia nak tunjuk sombong sebelum Isra Mi'raj, setelah matinya Abu Talib dan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa Nabi ke Taif? Ini kita belajar dari sudut analisa politik masa tu. Bolehkah Abu Anas buat analisis politik ni? Kau tak boleh kecek politik Mekah. Politik Quraisy ni. Politik Malaysia saya tak campur. Tuan-tuan balik mengundilah molek-molek supaya negara kita tidak jatuh ke tangan orang kafir dan orang-orang yang bersekongkol dengan geng-geng mereka, insya-Allah. Pilih tuan. Di samping doa tu kita kena betul kita juga. Jangan kita suruh orang yang baik, kita tak baik, tak jadi, kan? Maka Nabi SAW dia tengok Abu Jahal, Abu Lahab, geng-geng Pak Abu lain pada Abu Talib je. Abu Talib pak saudara dia baik, walaupun dia tak masuk Islam, tapi Abu Talib membela Nabi SAW. Maka dalam keluarga Nabi terbagi 3. Tanda tuan-tuan, dalam keluarga Nabi terbagi 3. Kumpulan yang Azawajalla, kumpulan Hamzah. Siapa dia Hamzah? Bapa saudara Nabi SAW. Hamzah ni gede beh. Dia setara dengan Khalid, dengan Umar bin Khattab dan Hamzah. Mana orang yang tubuhnya segar. Satu hari dia dengar Nabi dikhianat oleh puak-puak Abu Jahal. Orang kata, Hamzah, anak saudaramu dia khianat oleh puak-puak Abu Jahal. Hamzah mari bawa pedang. Akhirnya Hamzah masuk Islam, alhamdulillah. Yang kedua yang masuk Islam siapa? Abah kemudian dah. Lewat dah Abah tu. Abah masuk Islam mutaakhir. Dia mari, dia dengan Abdullah dia tu waktu Nabi nak buka kota Mekah dah. Tapi hak peringkat awal Hamzah. Hak betul-betul lawan Nabi siapa? Abu Lahab. Dan pak saudara dia lain ada yang tidak disebut pun, tak peduli apa-apa. Dia tak. Hadis Nabi SAW. No, tengok. No, kau mana Zin? Dia tulis apa tu? Kita pun tak nampak. Dia tulis tak ada ni. Ni, Qanun Manazil tu, Miqat. Masjid Miqat Naga tinggi tu kan. Itu dia panggil Qanun Manazil. Dia kecek atas bah ni gini. Tengah cakap jumpa tempat kita kecek. Kita break dulu kan. Kita sudah sampai di Qanun Manazil ni, Miqat. Abu Jahal 3 Pak Abu. Maknanya keluarga Nabi 3 yang betul-betul duduk atas sebelah Nabi. Siapa? Hamzah, itu peringkat awal. Sebelah hari penentang yang benar laluan tu kita akan jalan kaki. Bersedia untuk jalan? Saya bersedia, kita naik Ferrari. Orang lain tu lah. Kita ni separuh jalan lebih dah, sebab kita sudah sampai di Qarnul Manazil. Qarnul Al-Manazil. Baiklah, Nabi SAW tengok Quraisy semakin hari semakin mengganas, menghina Islam, maka dia cari di mana kuasa politik yang agak seimbang dengan Quraisy. Nabi cari tengok, iaitulah pemerintah di Saqif, kabilah Saqif di Taif. Nampaknya Nabi datang dengan Zaid bin Harithah, apa sokongan, bahkan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian,
cerita apa sebab nama Taif dan kenapa buah di Taif ni macam buah di Syam, dan siapakah orang yang seorang yang beriman dengan Nabi, dan kenapa Ibnu Abbas di masjid besar di Taif nama dia Masjid Ibnu Abbas. InsyaAllah ini tajuk yang kita akan bincangkan bila sampai di Taif nanti, insyaAllah. Baik, sekarang ni saya buka kepada sesi kedua. Sesi ada kena ada. Baik. Ni duk tanya hok lain. Tabah ni nak ada soalan, silakan. Fadal. Ya. Tanya dulu. Tanya dengan mikrofon lalu. Siapa? Siapa nak tak siapa waya? Tak apa, tanya. Mana soalan belakang tu? Dia orang tanya, orang suruh tanya soalan dia tanya. Ada orang cakap kita kena tawaf wadak ke tidak lagi ke Taif? Lambaian. Lambai ke tawaf? Tawaf. Tawaf. Kalau lambai memang tak ada lambai punya. Wadak ni ada perbezaan pandangan ulama di sini. Ada ulama mengatakan tawaf wadak ini wajib kepada orang yang mengerjakan haji. Orang yang mari haji kalau nak pergi kena tawaf wadak. Adapun orang umrah dia panggil sunat tawaf tapi tidak wajib. Dua pilihan. Sama ada tuan-tuan nak buat umrah ataupun tidak. Tapi kalau tak buat umrah dah, dia tak boleh buat umrah sebab kita lalu miqat, kita tak ihram. Itu resiko dia. Kalau nak buat umrah hari ni. Nanti balik nanti kita akan umrahkan di mana? Kita akan niat di Qarnul Manazil, insya-Allah. Baik. Bertulis. Boleh tak ustaz bagi garis panduan tentang pakaian? Pakaian ni ada dua kategori. Satu dia panggil pakaian dalam solat. Satu lagi pakaian di luar solat. Pusat dengan lutut. Antara pusat dengan lutut. Pusat dengan lutut. Ada ke orang pergi solat pakai kain tuala? Ada. Mungkin waktu darurat ada. Tak? Rumah dia kena banjir ke, dia lagi dengan kain tuala. Saya tengok orang zaman tsunami dulu kan, dia duduk di hotel pakai kain tuala, nak mandi tiba-tiba bunyi loceng, kecemasan, dia lari turun dengan kain tuala tu, yakin. Jadi kalau waktu solat dia pakai tuala yang menutup lutut dengan pusat, boleh solat tu. Tapi kalau kita lepas kita mengaji fiqh ni, aurat laki-laki antara pusat dengan lutut, kita pun nak pergi semaya pakai kain tuala. Agak-agak Pak Imam kat takbir ke telefon ambulans. Masjidin, ambillah perhiasan kamu kita pergi masjid. Jadi kita laki-laki dalam solat pusat dengan lutut. Luar solat pun samalah. Luar solat pun sama. Jangan pakai seluar pendek tak? Ni ada setengah orang ni pakai seluar pendek waktu maghrib. Lepas asar dia basuh kereta, orang nak pergi masjid lalu dia pakai luar pendek. Pasal lagu derah-derah. Kita kata ini masalah berat. Baik, adapun wanita batasan aurat dia ada batas nama yang sesuai. Daddy gua anu daddy. Bukan daddy kita ni. Cik abang. Nah, panggil abang. Panggil abang yang kemah kata. Tapi yang ni kalau tak panggil abang tak apa. Yang ringkasan kepada saya jadi yang. Yang jangan tulis nasi kuku dah lah. Baik. Yang. Maka batasan aurat kita wanita seperti dalam solat, iaitu antara perjumpaan khas lah dengan ustazah kita ni, bicara-bicara bab aurat nanti untuk perkemaskan, supaya kita balik ni biar ada kepahaman yang baik dalam masalah aurat, masalah pergaulan kita ini, insya-Allah. Baik, nanti kita akan bagi makalah. Baik para jemaah sekalian, soalan seterusnya. Soalan apa yang menarik di Taif?
Sedap juga soalan dia. Nak dengar cerita saya pergi ke Mesir? Nak? Anak pergi Mesir. Siapa pun naik. Sudah naik turun, dia tanya pula dia, gapo dia cerita ni? Dia kata mu naik dah, mu turun dah, tanya awak gapo lagi? Saya pun nak jawab lagu tu juga. Apa menarik kita? Kita pergi tengok hari ni. Klik kare pakat tulis apa yang dia tengok. Alhamdulillah. Baik. InsyaAllah program kita di Taif, kita akan pergi ke Masjid Ibnu Abbas. Kita akan pergi ke tempat Nabi sallallahu dilontar oleh Bapa Thaqif. Dan kita akan pergi tengok lontar apa lapar makan anak kambing dulu kalau di Taif tu, insya-Allah. Jadi dia tak banyak sangat, dan kita akan pergi tengok juga di pasar Taif ni, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, oleh kerana ada lagi soalan? Tak ada dah. Kalau tak ada dah, saya nak break dulu. Untuk kita tengok-tengok kat luar, kita menghampiri destinasi Taif sekarang ni, insya-Allah. Baik, para jemaah sekalian, kita sekarang ni kita sekarang ni berada di mana? Dekat dengan Taif. Lu tengok ni, tengok luar ni depan. Turun bawah, tengok tulisan-tulisan. Yang kedua Nabi datang ke Taif bila? Tanya soalan. Bila Nabi datang yang kedua ke Taif? Selepas pembukaan kota Mekah. Bila kota Mekah dibuka? Tahun yang ke-8 selepas bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun yang ke-8 Nabi kita buka Mekah. Nabi pergi ke Hunain, Taif. Kemudian dari Taif dia pergi ke mana? Pergi berhimpun di Ja'ranah. InsyaAllah lusa kita akan pergi Ja'ranah. Kita cerita tentang rampasan perang Hunain itu di Ja'ranah, insya-Allah. Jadi oleh kerana tidak ada soalan lagi, dia ni pihak belakang ke tak pihak belakang ni? Soalan ada soalan. Asalah. Bagaimana tawaf saya puas Syiah? Puas karut tak sedap pakai apa dia lah. Kita kira hak kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, Syiah tu dia duduk takbir, dia senang ya kita nak tengok Syiah ni. Boleh kenal lah orang-orang lagi tu. Baik, habis dah soalan, kita pun sudah sampai di Taif. Maka saya break di sini dulu. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, bermanfaatnya.